Selalu Rafizi je tuan-tuan yang suka mencabar orang kan. Jadi hari ni saya nak mencabar Rafizi Ramli. Berani tak beliau berdebat dengan saya dengan tajuk khusus Pakatan Harapan juara pendawaan terpilih. Ini adalah kerana hari ini sudah terang lagi bersuluh tuan-tuan. Hari ini sudah terang lagi bersuluh bahawa Pakatan Harapan memang juara pendawaan terpilih, juara pendawaan bersifat malicious prosecution, berniat jahat, juara bagi pendawaan yang bersifat politically motivated, bermotivasikan politik. Ini adalah kerana hari ini terdedah tuan-tuan, Tun Dr. Mahathir yang mengarahkan Tommy Thomas untuk mendakwa Datuk Seri Zahid Hamidi setelah Datuk Seri Zahid Hamidi enggan untuk membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Saudara, hari ini tuan-tuan, orang yang mengarahkan Tommy Thomas untuk melakukan pendakwaan ke atas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari ini disahkan juga telah menerima 2.6 juta ringgit tuan-tuan. 2.6 million. Selalu duk cakap 2.6 billion. Kata Datuk Seri Najib Penyamun, hari ni Penyamun tu, kita dah lama dah istilah dia ni Penyamun, bapak Penyamun. Tapi hari ni Datuk Najib pun dah boleh panggil dia Penyamun. Tuan-tuan, kita sebenarnya dah tahu lama dah kan. Mungkin Datuk Najib baru hari ni tahu apa ni Tun Dr. Mahathir ni Penyamun. Saya nak beritahu saudara, bila mana Tun Dr. Mahathir terima duit daripada UKSB, ianya dianggap sebagai political funding. Yang terima bagi pihak Tun Dr. Mahathir tak lain tidak bukan orang kanan dia, iaitu suami kepada Yasmin. Puan Sri Yasmin ni anak saudara kepada Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Rahmat. Tuan-tuan masih ingat, kalau dulu semua sekali kerja-kerja vendor Petronas ni saudara, semua disapu bersih licin oleh Tan Sri Rahmat melalui apa ni, syarikat Yasmin, syarikat Yasmin. Syarikat nama anak saudara Tun Dr. Mahathir. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, dialah yang merupakan orang yang banyak mengaut keuntungan daripada Proton. Itu sebab Proton melingkup saudara. Dia meletakkan harga yang luar biasa tinggi untuk anti-ras contohnya, yang dia supply kepada Proton. Dan hari ini disahkan oleh David Tan, bukan saksi pihak pembelaan, saksi pihak tertuduh, saksi pihak yang menuduh, iaitu saksi pihak pendakwaan, bukan pembelaan. David Tan adalah orang yang menjaga ledger siapa bayaran-bayaran dibuat. Dan hari ini tuan-tuan, bukan setakat didedahkan Tun Dr. Mahathir dapat, bukan setakat hari ini didedahkan saudara Syahril Hamdan yang ketika itu merupakan orang kanan kepada Khairi Jamaluddin juga mendapat 1.1 juta ringgit. Bukan setakat dua orang minister daripada apa ni, MCA juga terima, mantan minister Chan Kong Choi dan juga Fong Chan On atau silap, Fong Chan On. Dan hari ini juga tuan-tuan, semua orang dah tahu penerimaan dana oleh Muhyiddin Yassin, penerimaan dana oleh Khairi Jamaluddin, penerimaan dana oleh Armizan. Armizan ni setiausaha politik kepada Datuk Seri Hishamuddin. Dia terima 4.388 juta. Dia terima untuk siapa? Itu kena tanya dengan Hishamuddin. Sama juga Amin Botak. Amin Botak ni saudara, Amin Arif, merupakan pegawai khas Datuk Seri Hishamuddin. Dia pun telah menerima 6.3 juta ringgit. Lepas tu Ong Kah Chuan, siapa lagi? Syahril Hamdan,
Ramai lagi tuan-tuan. Akbahan ni institusi politik pada Hisham dulu pun menerima 3.7 juta ringgit. Firdaus anak dia, anak kepada Akbahan, menerima 800,000 ringgit lebih kurang. Bomo, Bomo tuan-tuan, ada seorang nama Bomo. Bomo ni merujuk pada Datuk Iskandar Sarudin, Duta Malaysia ke China. Tuan-tuan, ini lagi terang, lagi bersulur tuan-tuan. Duta Malaysia ke China, apa kena-mengena dia dapat political funding? Dia bukan orang politik. Yang peliknya, dia pun tak didakwa. Azlan menerima setiap bulan 10,000. Small A merujuk kepada Azman Azra, menerima 29 kali dengan jumlah keseluruhan 1.950 juta. Dan ramai lagi. Ramai lagi tuan-tuan. Ramai lagi saudara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara, sebenarnya tak salah menerima political funding. Tak salah. Undang-undang Malaysia ni memang kita tak melarang seseorang itu menerima political funding. Pernah tahun 2012 NKRA Rasuah mencadangkan supaya funding politik ini mestilah diisytiharkan. Diisytiharkan. Persoalan dia hari ini, yang orang politik terima political funding ni memanglah tak salah. Tapi kalau Duta Malaysia pergi ke China terima political funding, untuk apa? Tetapi Latifah Koya ketika itu tuan-tuan, Ketua Pesuruhjaya SPRM ketika itu, dan juga tak silap saya, Syukri Abdul, dia merasakan bahawa dia perlu sweep under the carpet. Maknanya apa yang Muhyiddin terima, KJ terima, Hishamuddin dan budak-budak dia semua terima, disebabkan dia orang ni inclination dia kepada Tun Dr. Mahathir dan Muhyiddin Yassin, maka semua mereka ini tuan-tuan, dana yang mereka terima dikategorikan sebagai political funding. Tetapi bila dana itu diterima oleh Datuk Seri Zahid Hamidi yang merupakan timbalan Presiden UMNO, sebelum tu naib Presiden UMNO, bila dia terima, ianya dianggap sebagai rasuah. Itu sebab saya cakap terus terang tuan-tuan, anytime saya minta Rafizi bagi nama tempat, dia nak buat kat kubur dia. Kalau dia tak nak dia ni bukan anak jantan, nak buat kat kubur dia, saya boleh datang. Saya boleh datang seorang-seorang, saudara, untuk berdebat dengan Rafizi. Tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada masalah. Kerana bukti bahawa Pakatan Harapan membawa kehancuran kepada sistem perundangan Malaysia, dia punya bukti overwhelming. Overwhelming tuan-tuan. Terlalu banyak bukti dia. Kita lihat bila mana mereka mengambil alih kerajaan, mereka ambil peguam kepada Tommy Thomas, peguam kepada Lim Guan Eng, iaitu Tommy Thomas, sebagai peguam negara. Kita tak kisah sangat dia ni peguam kepada Lim Guan Eng, tapi inilah peguam kepada Ching Peng, kau angkat jadi peguam negara. Rupa-rupanya niat dia tak lain tak bukan untuk menggugurkan semua kes-kes terhadap pemimpin Pakatan Harapan. Dia gugurkan kes terhadap Siva Rasia, dia gugurkan kes terhadap Eric Paulsen, dia gugurkan kes terhadap siapa lagi? Hassan Karim, dia gugurkan kes terhadap Rafizi Ramli, dia gugurkan kes terhadap Tien Chua. Ramai lagi tuan-tuan yang akhirnya dia gugurkan kes terhadap LTTE dan juga kes yang melibatkan Pang Likun yang merasuah Lim Guan Eng, dan juga Lim Guan Eng yang menerima rasuah daripada Pang Likun. Sebuah rumah bernilai 4.27 juta diterima dengan hanya 2.8 juta ringgit saja. Rupa-rupanya Mahathir ni penyamun besar tuan-tuan. Dia pun menerima dana politik, dia kenakan Datuk Seri Zahid. Ini jelas menunjukkan bahawa pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid adalah pendakwaan yang berniat jahat. Itu sebab saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebagai seorang pemimpin negara, dia kena pastikan bahawa kerajaan dia berlaku adil. Kalau dia nak teruskan pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid, dia kena hadapkan Petra,
Syahril Hamdan, pengarah ekonomi beliau, ke muka pengadilan itu. Dia kena hadapkan Khairi Jamaluddin, dia kena hadapkan Hishamuddin Tun Husin, Armizan, siapa lagi, Si Azmi Botak, Syafi Abdal, Anifah Aman dan ramai lain. Dia kena hadap semua sekali ke muka pengadilan. Barulah orang akan nampak justice being served. Ini penting tuan-tuan. Kalau misalnya dia tak nak, maka dia kena berlaku adil. Dia kena istihar bahawa pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid Hamidi adalah pendakwaan terpilih. Maka gugurkanlah kes tersebut. Gugurkan kes tersebut. Tak payah dia bazir masa nak defend lagi. Hari ni dah terang lagi bersuluh tuan-tuan. Dia ada two way saja. Pertama, gugurkan kes ke atas Datuk Seri Zahid. Dan yang kedua, gugurkan buat pendakwaan ke atas mereka-mereka yang menerima dana politik daripada sumber yang sama, termasuklah duta yang tak ada kena-mengena dengan politik pun terima juga duit. Ini terang-terang rasuah tuan-tuan. Itu terang-terang rasuah, bukan dana politik. Sebab dia bukan orang politik.